Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam rumah Allah. Dapat sama-sama kita berkongsi ilmu, saling ingat memperingati antara satu sama lain, seperti mana firman Allah dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, sedar tak sedar kita dah masuk bulan Rajab. Tak lama lagi Syaban, lepas tu Ramadan. Rasanya baru saja kita menyambut Ramadan. Dan sekarang nak masuk Ramadan pula, gembiranya hati kita. Tetapi dalam keadaan kita gembira itu, adakah kita bersyukur dengan umur yang Allah bagi ni? Saya selalu bermuhasabah diri, saya kata, ya Allah, Kau panjangkan umur aku untuk terus berdakwah, terus membantu umat Islam dalam semua perkara. Kita buat apa yang kita mampu. Setiap orang ada kemampuan masing-masing. Itu sebab Nabi SAW sebut dalam hadis, a'ti kulladhi haqqin haqqah. Setiap orang dia kena bagi hak dia masing-masing. Tuan-tuan ada skop sumbangan tuan-tuan kepada agama. Saya ada skop sumbangan saya kepada agama. Semua orang ada sumbangan masing-masing. Jadi kita kena bersyukur. Sebab apa? Sebab itu satu nikmat. Orang yang sama umur saya kira-kira tahun lepas 9 orang, tak ada. Ni, tahun 2022 saya cek balik, dah 12 orang dah tak ada. Umur lebih kurang. Orang kata sekarang ni mati ni datang bila dah umur 45, 60 ke atas, pencen baru mati. Tak. Kawan-kawan saya semua bawah 40 tahun meninggal dunia. Semuanya nak bagi tahu, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang ajal, satu saat pun Allah tak lambatkan. Orang tua lagi-lagilah Allah akan ambil umur. Bila-bila masa. Hari ni, pagi tadi, saya letak dalam Instagram, dalam Facebook. Saya gunakan Instagram, Facebook ni untuk sebar dakwah dan kongsi maklumat-maklumat yang baik. Bukan apa tuan-tuan, kita nak gunakan. Facebook saya ada 1 juta orang. Instagram ada 600-700 ribu orang. Dalam TikTok tu adalah berapa, puluhan-puluhan ribu. Tapi saya nak bagi tahu, gunakan yang penting sampai maklumat. Antara benda yang saya kongsi pagi tadi, kematian. Yang saya selalu sebut dalam ceramah, an-nas yamutun ala ma yuhibbun. Manusia itu akan mati ikut apa yang dia suka. Pagi tadi, video tu terkejut saya tengok. Orang mati ikut apa yang dia suka. Dia suka main gendang, meninggal tengah main gendang. Ada orang dia mati sedang berjoget. Sebab apa? Dia suka berjoget ketika hidup dia. Pantang lepa, dengar muzik, joget terus. Tak kira kat mana dia berada, mesti jogetnya. Mati tengah joget. Orang yang minat basikal, mati dengan basikal. Na'udzubillah. Tak apa, dia mati dengan basikal tu Allah. Antara baik dan buruk itu serah pada Allah Ta'ala. Kita tak tahu apa jadi. Tapi nak kata manusia akan mati ikut apa dia suka. Dia suka main motor, meninggal dengan motor kesayangan dia. Accident. Terlalu sayang motor, meninggal dengan motor dia. Ada seorang saya kenalan, bukan sahabat tapi kenalan. Sangat suka kilatkan kereta. Hobi orang ni tak sama tuan-tuan. Ada orang dia suka kilatkan kereta. Enjin kereta dia pakai Honda Civic tuan-tuan. Honda Civic yang tahun 90-an. Tapi bila buka enjin tuan-tuan, kilat tak ada dah tuan-tuan. Kilat sungguh. Saya terkejut, kata macam mana ni boleh kilat macam ni? Pergi hantar basuh kat Pakistan ke apa? Tak dia kata ustaz. Memang saya cuci sampai ke dalam. Kalau saya basuh kereta tu sampai enjin pun saya kilatkan. Dia meninggal dunia sedang kilatkan kereta, rebah kena heart attack. Manusia mati ikut apa dia suka. Kalau manusia tu dia suka berderma, meninggal tengah derma. Pagi tadi pun ada dalam Instagram tu, saya tunjuk.
imam kat Turki, dia suka bagi coklat dan gula-gula kepada jemaah-jemaah budak-budak dekat masjid. Bilal. Seorang Bilal, dia kalau nampak budak, dia akan bawa gula-gula, dia bagi. Itulah amalan dia kalau ikutkan cerita tu. Yang saya baca dia punya sejarah kematian tu, maksud lama dah dia mati ni. Dia ni suka bagi gula-gula, coklat kepada budak-budak yang datang masjid. Amalan dah lebih daripada 20 tahun. Kerja dia itulah dia bagi kat Turki. Akhirnya dia meninggal. Lepas bagi, meninggal dunia. Rebah dalam masjid selepas bagi derma ataupun bagi makan budak-budak yang datang ke masjid. Allah ambil umur dalam keadaan yang sangat mulia. Mati sujud tu saya cakap lah tuan-tuan. Ramai tuan-tuan pun pernah dengar dan tuan-tuan pun pernah tengok. Oleh sebab itu kita kena bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Sekarang ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, tajuk yang diberikan kepada saya malam ni disuruh kita bincang nikmat-nikmat yang kita kufur. Pertama tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena faham Allah sebut dalam surah Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ni muhasabah balik tuan-tuan, cek balik nikmat yang Allah bagi ni sampai tak boleh nak kita tak boleh nak hitung tuan-tuan, tak boleh. Saya tak boleh hitung, tuan-tuan tak boleh hitung, puan-puan tak boleh hitung. Ni Allah bagi tahu ni. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kau diberikan peluang untuk hitung nikmat yang aku bagi, kamu tak boleh nak hitung tuan-tuan. Daripada lahir sampai sekarang tak boleh nak hitung. Terlalu banyaknya nikmat Allah bagi. Ada orang kata nikmat ni kaya, tak. Kaya sebahagian daripada nikmat. Nikmat Allah ni cukup banyak. Cuma kita kena muhasabah. Antara nikmat yang selalu kita kufuri, iaitu nikmatul Islam. Kita ni Allah dah bagi dah. Duduk dalam agama Islam yang Allah sebut dalam Quran, Inna dina indallah al-Islam. Allah bagi nikmat Islam dan agama kita. Tapi tuan-tuan, kita tidak menghargai nikmat Islam itu dengan baik. Apa bukti dia? Allah jadikan kita ni orang Islam untuk kita beramal dengan Quran dan sunnah Nabi SAW. Malangnya orang Islam tak amalkan apa yang ada dalam Quran, tak amalkan apa dalam sunnah. Tuan-tuan percayalah, kalau tuan-tuan jenis orang suka berjalan ke luar negara, saya yakin tuan-tuan nampak benda ni. Saya alhamdulillah Allah bagi rezeki banyak negara saya pergi. Zaman belajar, sebab saya suka masa zaman belajar kita tak ada duit tuan-tuan. Jadi kita kerja. Sementara cuti musim panas tu, kita akan bekerja 3 bulan tu, bawa orang kata apa? Bawa, kalau mudah dalam bahasa mudah, mutawif lah. Kalau pergi Mekah mutawif. Tapi kalau pergi negara-negara lain, negara Arab lain, dia panggil tourist guide lah, gitu. Tour guide, tour guide, boleh lah. Merata kita pergi. Bawa. Bila dah kerja ni pula, banyak pergi luar negara untuk bentang paper. Seminar, jemputan, profesor pelawat dan bagai-bagai lagi. Tuan-tuan, bila kita pergi negara-negara orang Islam, tuan-tuan, satu perkara yang kita sedih apabila orang Islam tak menghargai Islam yang ada. Pertama, mereka tak hargai nikmat Islam yang menyuruh kita ini bersatu padu. Tak ada. Pergilah negara-negara Islam, tuan-tuan boleh hitung negara Islam yang mana yang bersatu padu sekarang. Tak ada. Arab Saudi, perang. Yaman, perang. Dalam kita duk ikut syekh-syekh dia mari, kita pun duk bawa dia punya tarikat apa semua, pun gaduh negara dia. Gaduh. Tak boleh nak buat apa. Sebab apa? Sifat, sikap. Libya, Allahumma salli Muhammad, Tuhan je tahulah tuan-tuan. Bergolak antara mereka sendiri, sama-sama mereka. Iraq habis, tak ada apa dah. Iraq satu bandar, Baghdad. Dulu kalau sebut Baghdad ni hebat tuan-tuan. Imam Syafi'i ada fatwa dia di zaman dia berada di Baghdad. Baghdad ni hebat, zaman bandar yang hebat, nama pun hebat, tapi malangnya hari ni bandar itu telah
lupus dan bukan lagi macam milik orang Islam penuh. Ditadbir oleh Syiah. Tuh Baghdad hari ni. Nak bagi tahu tak ada dah negara-negara Islam yang besar. Syria tempat saya dibesarkan, Syria. Saya Datuk Seri Zulkifli Al-Bakri. Kami dibesarkan kat sana, tuan-tuan. Bayangkan Syria ni apa yang tak ada. Pertama, ulama'nya ramai. Ulama' ni tak usah cakap lah, tuan-tuan. Ulama' buku-buku besar tu. Tuh, ada depan tu Ibnul Kasir, apa nama? Tafsir Al-Munir. Kan? Panjang kan? Tafsir Al-Munir tu. Tu guru saya tu, Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ulama' besar dekat Syria. Meninggal dah, almarhum. Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti. Ramai ulama'-ulama' yang hebat-hebat yang tulis buku dan bukunya dirujuk oleh mufti-mufti antarabangsa. Tapi sayangnya tuan-tuan, hancur. Sekarang yang tinggal di Damsyik. Saya masih lagi ada WhatsApp group dengan kawan-kawan. Daripada 120 orang kawan kelas saya, sekarang ni yang tinggal 60 orang. 60 dah mati lah. Mati kena bom, mati kena tembak, mati. Ya, ada yang masuk penjara hilang tanpa radar. Tak tahu dah apa jadi. Bergaduh ni bukan Yahudi ada dalam tu, orang Islam dengan orang Islam. Yahudi tepuk tangan. Apa yang untung? Kita ada Islam tapi kita tak amalkan amalan Islam. Antaranya perpaduan. Disebabkan pergolakan. Tonton tengok apa berlaku. Jolan. Kalau dalam bahasa Inggeris, Golan. Tanah Golan. The Holy Golan. Golan ni tanah yang paling subur dekat Syria. Dia sempadan antara Syria dengan Palestin. Tapi hari ni kalau dalam Google tuan-tuan takkan jumpa Palestin. Dia akan sebut Israel. Israel land. Dia panggil tanah Israel. Kurang ajar Israel ni. Saya boleh cakap sebab saya dah sampai. Saya bukan pergi Israel. Saya pergi ziarah Baitul Maqdis. Israel ambil. Tuan-tuan tahu apa berlaku zaman Donald Trump? Dia datang semata-mata nak menyerahkan watikah. Serahkan watikah. Bapak tu watikah dia tulis di situ, penyerahan secara rasmi tanah Jolan kepada Israel. Tuan-tuan, saya ada kat Palestin masa tu. Masa tu saya duduk dalam restoran, bawa jemaah, menangis orang Arab. Saya dengar orang Arab tengah nangis. Saya kata, kenapa orang Arab nangis? TV tengah buka. Kita orang Melayu ni tengah makan ni. Kata tengok orang Arab nangis, ya salam, ya Allah, ya Allah, ya Rab, ya Rab. Orang Arab menjerit-jerit. Saya pun pergi tengok. Apa kes? Tengok Donald Trump tengah bagi speech. Iaitu satu madih rasmi Perdana Menteri Israel dengan Donald Trump dekat tepi laut, penyerahan tanah Jolan kepada Israel. Ayat dia mudah je tuan-tuan. Dia kata Syria tidak boleh menjaga tanah ini dengan baik, sedangkan tanah ini mempunyai potensi yang besar. Dan akhirnya dia kata apa? Kita serahkan kepada Israel kerana Israel tahu macam mana nak membangunkan tanah ini. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab orang Islam. Sebab orang Islam bergaduh sesama sendiri. Oleh sebab itu, hargailah nikmat Islam yang ada dalam negara kita ini, tuan-tuan. Saya selalu sebut, kita kat Malaysia ni alhamdulillah bersyukur. Kenapa bersyukur? Sebab kita kat Malaysia ni tuan-tuan, ikhlas saya cakap, apa yang Allah tak bagi. Pertama, orang nak mainkan agama Islam bukan mudah-mudah kat Malaysia ni. Bukan mudah. Kenapa? Kita ada JAKIM. JAKIM ni dia standardized kan. Dia tak ada kuasa besar. Yang kuasa yang besar ni jabatan-jabatan madih-madih agama Islam negeri-negeri. Sebab madih agama Islam di bawah sultan. Agama ni, yang jaga agama ni bawah sultan. Itu sebab dia tak letak bawah orang politik. Bawah orang politik pening kita. Tak boleh. Letak bawah orang politik, huru-hara kita buatnya. Dia letak bawah sultan. Jadi sultan tak ada orang nak boleh kacau. Faham tak? Tuan-tuan ingat tak ada geng apa G25? Kan? Mana pergi geng tu? Ruyuk kan? Itu geng dia kata buanglah JAKIM tu, buanglah Jabatan Agama Islam, habiskan, bagi dia dalam istilah moden,
Istilah mudahnya, habiskan duit negara je. Bang, duit negara ke bendanya. Dalam keadaan ada jabatan agama Islam yang amal ma'ruf nahi mungkar, duk jaga-jaga kat hotel-hotel, jaga kawasan-kawasan, jangan ada orang buat maksiat. Dalam keadaan itu pun 500,000 anak lahir tanpa bapa. So, hargailah apa yang kita ada. Kita ada JAKIM, kita ada JAIN, Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri, kita ada Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Mereka ada tugas-tugas mereka. Syiah tak boleh nak mengajar. Kalau tidak, kita ni mungkin ada yang Syiah, betul tak? Saya pergi Singapura, saya tak boleh masuk Singapura. Hanya satu sebab je. Orang Singapura nak saya berapa kali dah. Nak panggil, tapi tak boleh. Sebab sekali itu forum. Bila forum, moderator dia orang Singapura. Dia pergi tanya saya, apa pandangan dan fatwa ulama terhadap Syiah? Saya pun jawab ikut fatwa kita di Malaysia, ikut fatwa antarabangsa. Bila saya jawab macam tu, rupanya benda tu sampai ke pihak kerajaan. Kerajaan dia lah. Rupa tak boleh. Dia pun tak brief saya. Dia tak brief pun, dia kata rupanya di Singapura, Syiah tu termasuk daripada ajaran yang dibenarkan dalam apa? Dalam negara dia. So Syiah nak semayang boleh, masuk masjid boleh, apa tak ada masalah. Ulah, macam tu pula. Mana aku tahu? Sebab itu bukan negara saya. Dia tanya saya, sebab saya wakil daripada Malaysia, saya kena jawab apa yang difatwakan dalam negara kita. 14 negeri semua kata haram. Dan tak boleh diamalkan, dan tak boleh dibawa, dan sesat. Tiba-tiba dia kata, oh, di Singapura kita sama je semua. Tak apa. Dia suruh saya tarik balik. Saya tak nak tarik balik. Apa pula saya tarik balik? Sebab Syiah lah Syria hancur hari ni. Sebab Syiah. Tu sebab Syiah hari ni, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, dekat negara kita tak boleh amal. Sebab apa? Jabatan agama jaga. Majlis agama jaga. Tak boleh main-main dalam Syiah ni. Dia taqiyah, dia pandai. Baru dia ada anak-anak murid saya kat UKM, University. Datang jumpa saya, perempuan. Dia kata, Ustaz, saya nak kahwin dengan lelaki Iran. Aduh. Sign kontrak lah. Dia lelaki tu kontrak lah. Dia panggil muta'ah. Lelaki Iran ni satu benda. Kenapa orang perempuan kita minat Iran? Sebab dia passion. Passion ni comel, handsome. Hidung dia tajam, boh. Muka putih, kepala otak bijak. Yang buat nuklear kat antarabangsa dekat tu semua orang Iran. Iran, India. Ni otak bijak. Orang Iran ni Allah bagi rezeki dia bijak. Sebab ni keturunan Parsi. Parsi ni berjaya zaman Nabi lagi dah dia orang ni. Dia 3 empire besar. Yang structured 2, yang tidak structured 1. 1 Parsi, nombor 2 Rom, nombor 3 Arab. Itu sebabnya Nabi turun pada orang Arab untuk strukturkan orang Arab masa tu dan umat Islam keseluruhannya. Kalau tidak, Parsi, mungkin Rom akan duduk ke atas. Tapi nak bagi tahu orang Parsi hebat, orang Iran. Saya kata, kena jaga-jaga, takut di Syiah. Tak apa Ustaz, saya memang saya dah check dah, dia memang betul-betul Islam. Saya kata Islam apa? Syiah memang dia kata dia Islam. Okey, awak panggil dia jumpa saya. Budak tu datang sungguh budak tu tengah buat PhD dekat sebuah IPTA. Perempuan ni budak UKM. So saya kena jaga anak murid saya. Walaupun bukan fakulti saya, daripada UKM, so anak murid saya lah, saya responsibility for that. So dia datang, budak tu datang. Oh, saya pun cakap dengan dia. Saya kata, kamu ni di Iran kat mana? Dia cakap lah tempat sekian. Tempat yang disebut tu semua Syiah, saya tahu dah. Lepas tu saya tanya, so you Muslim lah? You are ahli sunnah? Of course, I am ahli sunnah. Okay, good. Lepas tu saya tanya lah, apa pandangan awak tentang Ali bin Abi Talib? Oh, Ali ni sepatutnya dia ni
pemimpin nombor 1 sebelum Abu Bakar. Sahih Syiah. Sepatutnya, tapi dia kata, pandai dia, tapi Nabi menghormati Abu Bakar sebab Abu Bakar ni bapa saudara dia. Bapa mertua dia. Itu yang ke belakang tu Ali tu. Patut Ali pun kalau macam tu dia punya etikad sahih lah. Sebahagian kecil dah ada chop ke arah itu dah. Lebih best lagi, saya tanya lama, sembang. Dengan Syiah ni dia kena sembang. Dia akan terkeluar secara neutral. Tak payah paksa. Last kali dia kata, dalam kalangan ahli keluarga Nabi ni, Aisyah yang ada banyak masalah. Dia sebut banyak masalah. Bila dia sebut Aisyah banyak masalah, saya tahu dah, dia ni Syiah. Tak payah kaji dalam-dalam lagi lah. Kat situ pun dah nampak dah. Mana boleh kita pertikaikan isteri-isteri Nabi. Dia panggil Ummul Mukminin. Tu kita kena beringat. Oleh sebab itu, lepas tu bila budak Iran ni belah, saya pun suruh budak perempuan ni datang balik. Nanti datang. Dia datang, saya kata confirm budak ni Syiah. Tapi ustaz, hati saya macam mana? Kau jangan fikir kau punya hati. Saya pun telefon kawan saya. Kawan saya ni, dia pernah berkahwin dengan Syiah Iran. Terseksa hidup dia. Dan dia, alhamdulillah, dia berjaya bercerai dan dia balik ke Malaysia. Dia memang lelaki tu kat sana, memang perempuan ramai lah. Kita ni jadi macam gundik dia. Kat sana tu yang betul-betul, yang jadi isteri dia betul, keluarga daripada keturunan dia lah. Kita Malay, kemek. Dia tengok kita pun macam bibik dia letak gitu tepi. Dekat sana, dia siap budak ni, kawan saya ni, tolong bagi nasihat kat budak perempuan ni. Jangan dik, akak dulu macam tu dik. Masa akak keluar UIA, akak tak fikir apa yang ustaz fikirkan untuk awak. Awak sekurang-kurangnya ada ustaz tolong fikirkan. Akak dulu keluar-keluar terus ikut budak ni balik Iran, tinggal mak bapak. Menangis bapak, menangis mak sampai mak bapak meninggal, tak boleh balik. Suami tak bagi balik. Sampai kat sana, dik, ni akak tengok sendiri, suami akak bertukar-tukar isteri. Akak bagaikan kuli dekat sana. Tengok. Ni pengakuan seorang perempuan yang pernah berkahwin dengan Syiah. Tu sebabnya saya kata, dik, cari orang Melayu lah dik. Melayu ni walaupun muka Jawa, tapi istimewa sebab dia keturunan kita dik. Itu je. Saya duduk Arab 12 tahun, memang orang nak bagi saya kahwin dengan Arab, saya tak mau. Sebab saya kata macam mana pun nak makanan orang Melayu juga. Kalau kahwin dengan Arab, belum tentu lagi dia boleh masakkan kari kepala ikan saya. Tiap-tiap hari aku makan nasi kambing, tahu tak? Darah tinggi dibuatnya. Tapi tuan-tuan perempuan, itu sebabnya kita ni kena bersyukur dengan apa yang ada. Bersyukur dengan nikmat Islam. Jangan berbalah. Bila bergaluh, kita akan rugi. Nombor 2, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kufur dengan nikmatus sihah, nikmat kesihatan. Ni yang saya ajak tuan-tuan perempuan agar kita sama-sama mengambil iktibar. Nabi SAW, kalau tuan-tuan baca dalam Syama'il, Nabi orang yang sihat. Ada pula yang tanya, ustaz, mana ustaz tahu Nabi sihat? Nabi sihat, Nabi meninggal sebab sakit tua. Kalau orang yang jadi degil, dia akan tanya lagi, macam mana ustaz tahu dia sakit tua? Mana tahu dia tu sakit jantung ke, kencing manis ke? Orang ni nak cakap Nabi sihat, tapi dah sampai masa dia, Allah nak ambil umur dia. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, Nabi SAW, badan Nabi ni cantik, tegap. Dada dan perut Nabi sama. Itu hebat. Bukan, minta maaf lah, ni sensitif sikit. Ada ustaz-ustaz pun dia terasa. Dia kata bab tu jangan sebut. Tak boleh, ini sunnah Nabi, terukir dalam Syama'il Rasul. Badan dan perut Nabi sangat tegap. Nabi bila berjalan tegap, umur 60 badan tegap lagi. Allahu Rabbi. Sebab Nabi ni amalkan cara hidup sihat.
Kita Allah bagi kesihatan yang baik tuan-tuan. Allah tak lahirkan kita sakit tau. Ada orang Allah lahir sakit. Lahir-lahir jantung bermasalah. Kita alhamdulillah Allah lahirkan kita sihat. Saya insaf bila saya pergi cek doktor, kolesterol tinggi. Belum jantung ini. Doktor cakap kat saya, Ustaz nasihat kepada orang agar ikut sunnah Nabi. Ni doktor tau. Insaf aku masa dia pegang tangan aku. Saya kata doktor ni bagi tazkirah tak kat aku dah. Ustaz bagi tahu kat orang ikut sunnah Nabi, Ustaz. Sunnah Nabi, Nabi sihat. Dia tanya saya, Ustaz, apa sukan yang Ustaz buat? Ustaz lakukan? Saya kata, tak sempat. Masa tu. Inilah masalah ni Ustaz-Ustaz. Bercakap tentang sunnah Nabi, itu, ini, sunnah Nabi kahwin dua, itu nak sangat. Tapi tak ikut yang sunnah Nabi beriadah. Nabi naik kuda, berpeluh badan. Nabi main pedang. Pedang Nabi tak kurang daripada 2,5 kilo. Dia hayun macam tu 2,5 kilo. Cuba hayun setengah jam, tercabuk je bahu. Nabi setiap hari berlatih dengan siapa? Ali bin Abi Talib. Berlatih dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berlatih dengan Khalid bin Walid. Berlatih dengan Sufyan Ats-Tsauri. Abu Sufyan. Dan ramai lagi lah sahabat Nabi yang Nabi suruh berlatih. Sihat. Doktor kata, Ustaz, cukup kurangkan makan manis, minum manis, makan manis atau makan masin dan banyakkan riadah. Saya tanya, apa riadah yang terbaik, doktor? Nak untuk kardio jantung umur macam ustaz ni, malam jangan main badminton. Sebab saya kata boleh tak saya main badminton? Saya main badminton sekejap dengan Profesor Madya Datuk Dr. Farid Ravi. Farid Ravi tu alhamdulillah dah jantung dah cocok dua dah. Sumbat dia sumbat dah, dia pakai apa? Stand dah. Lepas main badminton lah malam. Saya pula main badminton. Doktor kata, Ustaz, umur you ni 40 ke atas dah tak boleh main badminton malam. Malam bukan main badminton. Sebab malam ni Allah jadikan malam waja'alnal laila libasa. Siap baca Quran ayat tu. Malu saya, ya Allah. Doktor baca Quran, ayat Quran. Allah jadikan malam untuk berehat, Ustaz. Pergilah nak bersenaman, nak senam di waktu siang, di waktu pagi. Atau di waktu petang. Yang terbaik pagi, Ustaz. Segar. Jadi saya tanya apa yang terbaik? Ustaz naik bukit. Naik bukit tu ustaz naik untuk jantung sebab dia main kardio. Jadi dia cepatkan turunkan. Jadi saya mulalah dekat 2 tahun dah alhamdulillah turun kita punya berat badan. Gula tak ambil, sehari sekali ambil gula. Yang lain makan kita jagalah sebelum makan sebelum pergi ceramah. Kalau pergi ceramah ada orang sediakan makan juga. Makan sayur, makan buah. Kecuali kambing, memang aku jalan dulu. Kambing janganlah. Ada kambing ke mana ni? Ada? Astaga. Habis. Kalau kambing aku makan malam ni. Tapi tuan-tuan, tu masalah saya pula. Kambing. Tapi kesihatan, nikmat kesihatan. Tu sebab kata Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, min ni'matis sihhatil afiyah, daripada hadis Nabi SAW, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak salah bagi orang yang nak kaya tetapi dia bertakwa. Wasihhatu liman ittaqa khairum minal ghina. Dan orang yang sihat dan bertakwa lebih baik daripada orang yang kaya. Sebab apa? Dia menghargai nikmat yang Allah bagi. Oleh kerana itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kesihatan yang Allah bagi ni jagalah elok-elok. Kalau dah tahu kita sakit, jaga. Doktor suruh makan ubat, makan je lah. Sebab baru ni ada orang tanya saya, Ustaz, saya tak faham lah. Saya rasa doktor ni banyak kesilapan dia. Doktor salah pula. Saya kata kenapa? Doktor tak bagi makan kambing, Ustaz, sebab darah tinggi. Saya baca dalam hadis Nabi, Nabi suka makan kambing. Jadi macam mana ni, Ustaz? Nak ikut Nabi ke nak ikut doktor tadi? Doktor tak bagi makan kambing. Sup kambing memang pantang dia kata. Darah tinggi ni.
Saya pun cakap kat dia, Haji kaji betul-betul tak hadis Nabi tu? Yalah, saya dengar kat masjid lah. Ustaz mengajar, saya pun baca hadis tu betul lah nampaknya. Betul. Hadis tu memang Nabi suka kambing. Antaranya rusuk dan peha. Peha kambing, Nabi suka. Tapi Haji makan kambing banyak mana? Rusuk tu habis lah. Kalau rusuk habis itu bukan sunnah Nabi, bang. Nabi dia ambil kambing, dia suka kambing, tapi dia makan luqmah au luqmatain. Gigitan pertama, gigitan kedua, lepas tu dia kongsi-kongsi dengan sahabat-sahabat lain. Dengan satu peha tu. Kita satu peha kita punya. Wabillahi taufik. Macam mana nak sihat? Lepas tu Nabi, dia makan kambing, tengok cara hidup Nabi. Dengan main pedangnya, dengan berlarinya, dengan dengan naik kudanya. Tu Nabi. Kita makan kambing, duduk dalam bilik, aircon. Keluar kereta, masuk kereta, aircon. Balik rumah, aircon. Dalam bilik tidur, aircon. Tandas, aircon. Ini betul tuan-tuan. Saya pergi rumah seorang hamba Allah ni, masuk tandas sejuk. Saya kata macam mana sejuk? Rupanya ada aircon juga dalam bilik. Dia aircon, dia centralize kan semua. Jadi ada aircon juga. Macam-macam orang ada duit ni tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu, jagalah kesihatan. Kadang-kadang duit tidak memainkan, tidak boleh menjamin kita punya bahagia. Saya jumpa seorang hamba Allah kaya sungguh tuan-tuan. Dia infak untuk masjid beratus ribu untuk masjid. Infak. Yang dia buat masjid sendiri tak usah cakap lah, berjuta. Saya pergi makan rumah dia. Dia makan oat dengan sayur. Kita orang dia jamu bukan main. Macam-macam ada depan ni. Saya kata, Tok Sri makanlah. Allah Ustaz. Sekarang ni Ustaz, duit banyak pun tak beda Ustaz. Saya boleh makan pun. Tengah hari sayur, pagi sayur, malam sayur. Saya boleh makan daging pun banyak ni Ustaz. Dia nanti dia punya mate dia akan letakkan banyak sekian. Tak boleh tambah-tambah. Tu je jaga. Jadi duit juta-juta buat apa? Tak ada nikmat lah. Dia cakap betul juga. Dia kata masa saya susah Ustaz, semua saya boleh makan, tapi tak boleh makan, duit tak ada. Bila dah ada duit, kita pula makan. Makan sempatlah 2-3 tahun Ustaz. Mulalah datang gout, mula darah tinggi, kencing manis, dah jantung pula jalan. Sekarang Ustaz dah tak boleh makan apa-apa dah. Jadi Ustaz, sebelum Ustaz kena, makanlah dulu. Kita dengar dia cerita tu dah insaf terus tak bagi makan sikit-sikit lah tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu, jaga-jagalah. Ini nikmat Allah tau. Bukan senang. Itu sebabnya ulama diharamkan kita hisap rokok. Minta maaflah kepada perokok-perokok sekalian. Kenapa ulama haramkan rokok? Sebab rokok itu mendatangkan mudarat untuk paru-paru. Mendatangkan mudarat untuk paru-paru. Kenapa saya cakap macam tu? Bila ulama dunia memfatwakan rokok itu haram pada tahun 1985 termasuk Malaysia, baru saya tahu, terlibat dengan kajian-kajian. Mereka kata apa? Dia kata, Ustaz, dalam tubuh badan kita ni ada 2 je anggota yang kita nak derma payah. Dalam bahasa mudahnya dia kata, orang tak derma lah 2 benda ni. Dan kalau derma pun tak berapa nak jadi. Peratus nak jadi tu tak berapa. Pertama, paru-paru. Paru-paru, kita pernah dengar tak orang derma paru-paru? Dalam perubatan ada. Tapi peratus sangat rendah. Ada kat US berlaku. Rendah. Doktor kalau bila rendah, dia orang tak akan ambil risiko. Tak akan buat. Akan buat kajian lagi. Sama macam jantung babi baru ni lah. Dia membuat kajian sampai boleh. Paru-paru masih dalam kajian lagi. Nombor 2, kemaluan. Pernah dengar tak orang derma kemaluan ni? Imam, macam mana Imam? Boleh buat pengumuman, siapa nak derma kemaluan sila bagi tahu kata. Kita nak bagi memang tak lah. Di India jual buat paru-paru. Walaupun jual tu haram, mana boleh jual anggota tubuh. Derma dibenarkan. Anggota tubuh ni atas dasar apa? Membantu orang lain. Tu pun tengok kepada 2 anggota yang boleh pakai. Buah pinggang 2.
Tapi satu boleh ambil, boleh pakai untuk kita pula. Doktor akan cek hati, jantung, boleh. Kalau dah meninggal, kita ambil jantung orang tu bagi. Paru-paru je, nak pindah tu sikit ada masalah. Boleh, tapi peratus menang untuk berjaya tu tak banyak. Tapi kemaluan pun sama, tak ada orang nak derma. Ni ada yang dah buang, dia dah insaf, jadi lelaki balik. Cuma dia tanya, macam mana ustaz? Ni, saya dah buat kat Thailand, buang semua dah. Sekarang ni saya letak yang perempuan. Sekarang ni nak bubuh yang lelaki, masalah. Boleh nak buat, tapi kena cari penderma. Siapa nak derma? Aku kata nanti aku tanya JK Masjid, mana tahu ada orang nak bagi kan. Yang tua-tua tu yang tak nak guna, bagi tengok. 89 tahun, minta pun dia takkan bagi. Kata minta maaf, ini aku punya, sampai mati aku nak pakai benda ni. Iya. Dia orang zaman masa dia tukar, dia tak fikir dia pergi Thailand. Saya tanya masa kau tukar tu sakit tak? Sakit ustaz. 3 bulan atas katil. Ni geng-geng pondan tu yang dia tukar kan. Haram. Sekarang dah taubat. Dada semua dah kurang lah sebab dia makan pil, makan hormon. Yang bawah tu tak boleh tukar lagi. Sampai sekarang masih lagi. Tapi benda tu dirahsiakan lah untuk peribadi dia tu. Cuma dia kata kalau ada rezeki saya nak tukar balik lah ustaz. Saya tak tahu macam mana hidup saya ni. Saya pun risau juga. Nantilah saya kata saya carikan penderma kalau ada. Dah 2 tahun cari tak jumpa lagi tuan-tuan. Yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dah azam belum? Lagi 2 minit. Saya nak habis ni. Nikmat yang kita kufuri ialah nikmat kedua ibu bapa. Nikmat kedua ibu bapa. Pertama, nikmat Islam kita kufur. Dan bukti dia hari ni tuan-tuan boleh tengok. Nombor 2, nikmat kesihatan. Allah bagi sihat, tapi kita bagi rosak orang badan-badan tubuh badan kita. Tukar sana, tukar sini, apa buat. Macam-macam kita buat. Nombor 3, nikmat kedua ibu bapa yang kita kufuri. Perkara ini tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, wabil walidaini ihsana. Buat baiklah kepada kedua ibu bapa. Kita ada mak bapak tuan-tuan, ingatlah mereka. Masa mereka ada. Allah bagi mak bapak tak boleh tukar lain. Isteri boleh cari lain. Suami boleh cari lain. Suami mati, kahwin lain, dapat suami baru. Isteri meninggal, dapat isteri baru. Tapi mak bapak hilang, takkan jumpa dah orang yang macam tu. Itu sebabnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, hargai nikmat yang Allah bagi, iaitu kedua ibu bapa. Kita bagi laluan untuk azan, dan insya-Allah selepas ni saya sambung sikit untuk kita sama-sama menghayatinya. Tapi Allah uji anak-anak ni bila mereka sudah tua. Mereka diuji apabila mereka melihat anak ibu bapa ni jadi susah. Pertama, ibu bapa dia akan jadi, itu sebab kita ni tuan-tuan, satu hari kita akan balik kepada sifat kanak-kanak balik. Bila umur dah atas 60, dia cepat mengajuk. Betul je kan? Dah 60 lah. Belum lagi 50. Tapi ngangguk macam 60. Dia atas 60 ni dia cepat mengajuk. Dia punya mengajuk dia macam budak-budak, tak belikan, nak masuk mainan, tak bagi, marah dia. Mengajuk, duduk kat tepi mengajuk. Sama juga orang tua. Dia nak balik nak pergi satu tempat, kita tak mau bagi, dia mengajuk. Nak jumpa adik-beradik dia, tak bagi, mengajuk. Kita kata menyusahkan. Itu sebab hidup kita ni akan balik kepada zaman kanak-kanak balik. Bila kita dah sampai peringkat tu, nanti anak-anak pula akan kata. Pertama dia akan kata apa? Mak atau ayah ni mengada-ngada. Tengok satu. Tapi perkataan itu keluar, ada kalanya disebab apa yang kita sebut dulu. Itu sebab kena ingat, kama tadinu tudan. Masa budak tu kecil, engkau selalu sebut mengada-ngada. Bila tak kita tua, dia pula cakap kat kita mengada-ngada. Tu kena beringat.
Kita kata dia bodoh masa kecil. Bila dia besar, kita tua pula, kita buat keputusan yang pelik-pelik, dia pula akan kata kat kita bodoh. Sebab apa? Seperti mana kamu ajar dia dulu kecil, sekarang dia buat pada kamu bila kamu sudah dewasa. Allah Rabbi. Itu yang pertama. Kita kena muhasabah, jangan salahkan anak-anak dia, kita pun kena salahkan diri juga. Dulu masa dia kecil-kecil kita abaikan dia. Bila kita dah besar, kita dah tua, dia dah besar, dia abaikan kita. Jangan marah dia pula. Sebab apa? Kita yang ajar dia. Allah. Saya jumpa seorang hamba Allah ni, dia jaga mak ayah dia dahsyat, tuan-tuan. Jaga mak ayah dia luar biasa. Saya tengok dia sangat tabah. Saya kata, apa yang mendorong dia buat macam tu? Dia ada 7 orang adik-beradik. Semua 7 beradik jaga mak ayah dia luar biasa. Pangkat besar-besar semua. Saya tanya, apa yang mendorong? Sebab dia kata, masa mak ayah kami menjaga kami ketika kecil, kami melihat mak ayah menjaga mak bapak dia sama macam kami buat hari ini. Kami tengok bagaimana ayah bersihkan najis nenek. Kami tengok macam mana ayah jaga nenek tu lebih daripada dia menjaga dirinya. Allah Rabbi. Kami tengok adik-beradik, setiap kali dia jaga mak ayah, setiap kali mak atau ayah kami buat pada mak atau nenek kepada nenek kami, dia akan cakap kepada kami, adik, abang, Kak Long, Abang Long, Bangah, macam itulah lebih kurang. Nanti bila dah abah dah tua, buatlah abah macam ni ya. Nanti bila mak dah tua, buatlah macam ni kat mak ya. Ni apa yang mak buat, apa yang abah buat, nak bagi tahu macam nilah kita kena jaga mak ayah kita. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, kita menggambarkan apa yang anak-anak kita buat. Itu yang pertama. Nombor 2, kita hilang kesyukuran kepada ibu bapa, kufur kepada ibu bapa apabila ibu bapa ini telah tua dan mereka sudah melakukan ataupun jadi sifat kanak-kanak yang sebenar. Buang air merata-rata. Mereka dah tak boleh nak, orang kata apa, nak faham apa yang kita cakap. Masa tu anak beranak, adik-adik akan bergaduh sesama sendiri. Awaklah jaga mak. Saya dah jagalah 3 bulan. Ni awaklah pula, rumah saya dah jadi macam tong sampah. Dia akan jadi macam tu. Na'udzubillah. Tuan-tuan, percayalah, bersyukur dengan apa yang kita ada. Tambah-tambah mak ayah yang ada hari ni sihat walafiat, datang masjid macam tuan-tuan. Saya tengok macam mak ayah. Saya dah tak ada ayah dah. Saya ada mak. Mak saya sekarang ni sibuk. Sebab apa? Pusing setiap rumah anak-anak. Dia duduk Shah Alam, kejap negeri, kejap kat apa nama, dekat Putrajaya, kejap dekat rumah anak dekat Bangi. Lepas tu kan dia pergi kat rumah anak pula kat Seremban. Macam itulah, sibuk mengalahkan Perdana Menteri. Tapi kita happy sebab dia suka begitu tu. Tak apalah, sebab ayah tak ada kan. Sekurang-kurangnya dia balik rumah anak-anak. Yang paling risaunya anak-anak tak mau terima, na'udzubillah. Ada yang anak-anak tak mau terima. Dia kata, ni ada 2 hari lepas orang berjawatan besar telefon. Dia kata, Ustaz, saya tak tahu nak letak mana mak saya ni. Kami adik-beradik duduk bincang, kita nak letakkan dia kat rumah dia tu, dekat belah utara, dan kita bayar dia. Kita bayar nurse jaga, kita bayar maid jaga. Sebab dulu pun dia buat kami macam tu juga. Saya cakap pada orang tu, saya kata, tuan, sebenarnya dia ada jawatan. Saya kata, Datuk, ingat, jangan balas kepada mak bapak apa yang diorang dah buat kat kita. Balaslah dengan kebaikan. Sebab Allah sebut, wabil walidaini ihsana, buat baiklah dengan mak bapak. Datuk sekarang ni pegang jawatan besar dalam negara. Sebab apa? Sebab doa seorang ayah, doa seorang ibu yang Datuk nak tinggalkan dekat rumah seorang-seorang. Tak apa, kalau nak pun
Tapi biar duduk dekat dengan kita. Sekurang-kurangnya dia ni kita ada. Jangan ada niat kata, oh saya nak ambil mate, biarlah dia duduk situ dengan mate, nanti kan kita balik lah. Dia sakit kan kita balik lah. Tak sakit tak apa, duduklah dengan mate tu. Tak boleh. Kena niat, kena betul. Sebab bila kita ingat bahawa kejayaan kita hari ini sebab mak bapak kita, insya-Allah kita tidak akan durhakai kepada mak bapak. Yang saya risau ni budak-budak muda ni tuan-tuan. Dia orang ni sanggup nak tinggalkan mak bapak hanya kerana seorang kekasih, lelaki ataupun perempuan. Ni saya jumpa banyak dekat UKM. Bergaduh dengan mak bapak sebab mak bapak tak izinkan dia kahwin dengan perempuan tu. Tak izinkan dia kahwin dengan lelaki tu. Tapi sebab degil, dia pergi kahwin kat Thailand. Yang perempuan ni pergi kahwin kat Thailand. Baru ni jumpa, anak dah 3 orang. Diceraikan oleh suami tu tanpa membuat pendaftaran. Kan dah susah kan? Saya cakap apa-apa pun ingat pada mak bapak. Kalau kita ada mak bapak kita hargai, insya-Allah tuan-tuan, kita akan lebih bahagia di dunia dan juga di akhirat. Jadi semoga Allah Ta'ala merahmati kita. 3 perkara tadi adalah merupakan nikmat-nikmat, antara nikmat-nikmat. Dia banyak nikmat Allah ni. Ni'amillah, terlalu banyak. Antara nikmat Allah yang ada depan mata kita alpa. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Dan tuan-tuan, saya nak tambah sikit kalau boleh. Allah bagi nikmat kat kita ni, masjid dan surau telah dibuka. Tolonglah, hargailah nikmat ni. Hari ni naik 7,000 lebih pula. Tak mustahil kalau naik sampai 10, silap bulan surau tutup balik. Bila surau tutup balik, orang marah. Betul tak? Kenapa surau tutup? Kenapa masjid tutup? Kami nak masjid, kami nak surau. Bila buka kau tak datang, kau ajar betul. Dia punya bising tu tuan-tuan, macamlah dia ni akan datang setiap waktu solat. AJK tak usah kira lah. Kena Yahudi semua dah. Betul kan? Ni surau ni tak ada masjid, tak ada Jumaat kan? Tanya AJK surau masjid yang ada Jumaat. Hullah. Semua selamat di Yahudi kan? Selamat di Yahudi kan? Sebab apa? Sebab mereka marah masjid tak buka. Surau tak buka. Nak sembahyang Jumaat tak boleh. Yang saya peliknya orang Islam kita ni sembahyang Jumaat je. Tambah-tambah orang Melayu. Masjid dan surau ni untuk Jumaat. Jadi macam orang Arab. Orang Arab ni mana-mana tuan-tuan pergi, masjid dan surau penuh. Sebab mereka membudayakan. Saya penasihat halal Dubai. Saya pergi Dubai, saya pergi Kuwait. Kuwait. Walaupun negara dia orang kaya-kaya tuan-tuan, masjid penuh. Surau penuh. Sebab mereka budaya. Bila azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua pakat datang. Budak kecil, budak muda, budak tua, semua datang. Penuh sembahyang. Allahu Akbar. Habis sembahyang semua balik. Pergilah menjual balik semua. Di Arab Saudi tutup terus kedai. Buka kena saman. Kita tak sampai tahap tu lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kak, dia tarik satu. Masa itulah dia tarik. Tapi masa tutup kau lah yang aktif. Ni surau bila nak buka. Ni, mana ustaz-ustaz ni? Ni marah ustaz-ustaz pula dah. Kita pun cakap. Buka lah surau. Berapa? Mungkin dia letak 100 orang minimum. Dulu Selangor ni 100 orang kan. Marahnya budak-budak ni. Ni mufti apa ni Yahudi. Mufti pula Yahudi. Mufti kena 100 orang, masjid besar 100 orang, apa relevan? Mufti pun buatlah perbincangan, minta persembah tuanku izinkan buka. Marah lagi. Buka, ramai pun tak pedah, sembahyang jarak-jarak pula. Tak selesai masalah tuan-tuan. Saya happy bila jarak-jarak nampak ramai. Penuh. Tengok AJK suka. Ramai alhamdulillah. Padahal jarak. Kalau rapat 3 sor balik. Tuan-tuan sedih. Jadi hargailah. Ni kufur nikmat lah ni.
Allah dah bagi ada masjid ni, datanglah. Surau dah ada, datanglah. Ada tempat minta surau, tak dapat surau. Ada tempat taman, tak ada masjid, minta masjid. Tapi bila dah ada masjid, tak datang pula. Ni saya ada satu surau, minta saya jadi duta. Saya dah banyak dah, beberapa masjid. Alhamdulillah, di Kelantan dapat dekat 5 juta, 6 juta masjid. Di Singapura dapat 15 juta, dapat. Kita jadi duta dia lah, dapat. Tapi saya tak ambil persen, jangan risau lah. Aku tak ambil persen, memang tak ambil. Dia orang kata ada persen untuk masjid, tu dia orang punya pasal lah, saya tak mau ambil. Di Kelantan, dia orang ambil. Surau ni dia kata, dia WhatsApp saya, dia kata dia nak bagi persen. Kami perlukan 1 juta lagi. Minta ustaz jadi duta, cari. Saya tak nak. Tak berminat. Sebab apa? Sebab kiri ada surau, kanan ada surau. Surau dia pun tak ramai orang. Subuh ada 5 orang ke 10 orang. Nak besarkan surau macam masjid apa? Ni yang dia panggil yatatawaluna fil bunyan. Bekerja-kerja nak besarkan masjid dan surau. Tapi orang tak ada. Surau yang sebelah sana pun sama juga. Surau sebelah sini pun sama juga. Jadi tuan-tuan, penuhkan dulu masjid. Sampai masjid kita ni dah tak boleh nak muat dah, baru kita fikir macam mana nak buat masjid yang baru. Jadi insya-Allah tuan-tuan, hargailah ni yang sedang live ni, hargailah masjid dan surau yang dah buka ini, datanglah. Walaupun sembahyang jarak-jarak, insya-Allah kita sekurang-kurangnya kita datang dulu ke masjid. Jarak-jarak. Tak apa. Orang kata ustaz, tak muat lah ustaz. Tak apa. Biar sampai jalan sembahyang atas jalan raya. Sembahyang maghrib sampai jalan atas raya. Jalan atas raya. Sembahyang atas jalan raya. Sembahyang isyak sampai atas highway. Oh, hebat tu. Barulah mufti semangat sikit nak pergi menghadap tuanku. Tak? Pengarah nak menghadap tuanku. Tuanku, orang nak sembahyang sampai atas jalan raya ni. Jadi lagi tuanku akan suruh, dah rapatkanlah. Tak? KKM pun akan fikir. Ni sekarang ni tak ada lagi tuan-tuan. Masih lagi 3 soft. Kalau rapat. Jadi tuan-tuan, mari kita sama-sama ajak orang datang ke masjid, suruh orang semua minat kepada masjid, budayakan masjid dalam hidup kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.